这是需要进行紧急处理的，包括我们要静脉给药迅速降压，那么在降压过程当中要密切监测好血压，去除诱发的因素，以求保护好靶器官。Untuk penanganan darurat klinis hipertensi, kita harus melihat bisa memberikan obat lewat infus, bisa juga kita harus bisa menurunkan tekanan darah dengan cepat untuk mencegah kerusakan pada organ. Pantau tekanan darah secara ketat juga. Setelah itu cari dan analisis penyebab krisisnya itu apa, krisisnya itu apa. Lindungi organ yang kita sasar mungkin seperti fungsi jantung, otak, ginjal, dan lain-lain. Tangani komplikasi secara segera. Dan harus kita lihat pembaruan informasinya secara teknisi secara rutin. 好的，老师可以。好的，谢谢。最后这个病人症状缓解以后，我们要进行一个康复的管理跟随访。随访里头主要是要制定一个随访的一个计划，包括就是要病人进行复查。你比如说是那个根据他病程的严重程度定为是一个1周随访1次，还是每月随访1次。那么随访的时候，我们可以采取一个那个门诊随访，或者说是一个远程随访，也就是利用现在互联网的随访平台进行随访，然后定期呢那个复查一个尿常规和肾功能、血压等等指标。如果说病情平稳了，没有这个尿检查、肾功能等等都处在一个正常的范围了，那就说明这个病人已经就进行康复了。Baik, kita melihat ada dua posisi cara penanganan. Yang pertama saat gejalanya memburuk, yang kedua itu kalau penanganan jika ada komplikasi. Lah, manajemen rehabilitas dan tindak lanjutnya ini tidak lanjut dilakukan dengan menyusun rencana follow up yang mencakup pemeriksaan ulang pasien secara berkala. Nah, kita lihat frekuensi kunjungannya ditentukan berdasarkan seberapa tingkat keparahan penyakit itu sendiri. Bisa kayak 1 kali per minggu ataupun 1 kali per bulan. Itu tetap harus dilihat metode follow up-nya. Selama tindak lanjut, pasien perlu menjalani pemeriksaan rutin. Nah, jika hasil pemeriksaan ini, yang perlu dilihat jika hasil pemeriksaan ini tuh maksudnya baik, itu bisa lanjut ke tahap pemulihan. 过来就是一个生活方式的一个指导，就包括一个低盐饮食呀，优质蛋白那个低优质蛋白饮食啊，限制一个钾的摄入啊，避免感染啊，那么注意休息与活动之间的那个关系，避免一些剧烈活动，那么保持一个足够的一个热卡的一个摄入是非常必要的。Untuk selanjutnya adalah poinnya adalah panduan bagaimana kita menjaga gaya hidup dan pola makan dalam jangka panjang. Seperti kita tahu tadi, kita kurangi garam kita, makan protein yang berkualitas, tapi nggak berlebih, batasin asupan kalium, cegah infeksi, dan istirahat yang cukup, dan melakukan aktivitas yang ringan, tapi untuk melakukan tapi teratur. Selanjutnya adalah cukupi kebutuhan energi, makan cukup kalori agar tubuh tidak jadi lemas. 好，以上就是一个急性肾小球肾炎的一个发病机制、诊断、临床治疗以及康复管理的一些内容。下来要讲的第2个内容的话，就是一个慢性肾小球肾炎的综合治疗。Tadi kita sudah membicarakan tentang glomerulus kronis akut, tentang bagaimana mengenal mekanisme penyakitnya, diagnosisnya, penata laksanaan klinisnya. Sekarang saya ingin menjelaskan ke pengobatan komprehensif untuk glomerulonefritis yang kronis. 慢性肾小球肾炎是指一组以蛋白尿、血尿、高血压和水肿为基本临床表现的肾小球肾炎，它的病情特点就是迁延不易，呈缓慢进展的一个趋势。那么病理呢有多种多样，包括有细膜增生毛细血管、细膜毛细血管肾小球肾炎，包括一个膜性肾病和局灶阶段性肾小球硬化等等。
它的病程最大的特点就是进展缓慢。Untuk ciri-ciri atau definisinya dari glomerulus kronik ini, dia itu gejalanya ada proteinuria atau ada protein di kencing, ada hematuria, ada darah di kencing, ada hipertensi, ada edema perkembangannya, tapi perkembangannya yang paling dicatat adalah perkembangan dia itu lambat. Lah, ciri khas secara patologi sendiri kondisi ini tuh sangat beragam. Juga karakteristik utama dari penyakit ini adalah progresi yang perlu adalah dia tuh lambat dari waktu ke waktu. Nah, siap. 好的，老师。好的。这个慢性肾小球肾炎主要的临床表现包括蛋白尿和血尿。那么随着一个肾功能损害的进展的话，可以出现高血压、水肿甚至一个肾功能损害。那么肾功能损害到晚期的话，可以出现一个血的肌酐、尿素氮的水平升高，最终可以导致终末期肾衰竭、尿毒症。Jadi gejala klinis utamanya dia adalah ada protein dan darah ditemukan di uterin secara abnormal. Habis itu tekanan darahnya tinggi, ada pembengkakan di tubuh, terutama saat penyakit menengah dan lanjut. Selanjutnya adalah kerusakan fungsi ginjal. Nah, ini ada ciri-ciri klinisnya, ada ciri-ciri khususnya, yaitu eh, awalnya ringan, tapi lama-kelamaan makin parah, bisa berkembang menjadi gagal ginjal. 那个慢性肾小球肾炎呢，全球的发病率还是比较高的在欧美地区的发病率可以达到13%点几，那么在亚洲地区发病率也比较高，那么在中国的发病率呢，它可以达到也是10.8%左右，它是一个终末期肾病的一个主要的诱因。那么这个慢性肾小球肾炎的话呢，可以发生在任何年龄，但是以青壮年为主，男性的发病率呢比女性要高，它可能跟遗传环境以及免疫因素呢都有相关。那么地区分布是不均匀的。那么在发展中的国家的话呢，那么由于一个卫生经济条件水平的限制，慢性肾小球肾炎的发病率比较高，而且诊断率和治疗率都比较低，是一个非常重的一个慢性病的一个负担。Jadi untuk situasi epidemiologi atau peningkatan penyakitnya ini itu pertama dari termasuk bisa dibilang kasus tertinggi di seluruh dunia, di mana banyak terjadi di seluruh dunia, ada termasuk di Asia juga. Penyebabnya itu utama gagal ginjal stadium akhir. Yang nomor duanya itu adalah perbedaan usia dan jenis kelamin, di mana bisa terjadi pada semua usia, tetapi memang paling banyak di usia muda dan dewasa muda. Lah, lebih banyak untuk pria sedikit lebih banyak dibandingkan wanita. Jadi banyak di pria dibandingkan wanita. Selanjutnya adalah distribusi kasusnya juga tidak merata. Angka kejadian itu lebih tinggi di beberapa negara berkembang atau mungkin ada yang namanya keterbatasan ekonomi, diagnosis dan pengobatannya pastinya juga akhirnya kurang optimal. Oleh karena itu terjadilah mungkin tidak tertangani dengan baik, akhirnya terjadi gagal ginjal. 慢性小球肾炎的诊断依据有那么几条，第一个就是包括一个血尿、蛋白尿水肿和高血压，这些症状持续存在并且逐渐加重，这是一个最重要的一个诊断依据。另外一个呢，是要了解详细的病史，包括一个起病的时间、发病的过程以及伴随的症状，这个是有助于判断一个慢性进展的一个特点。第三个呢，就需要排除其他的一个肾脏疾病，包括像一个肾病综合征还有一个糖尿病引起的肾脏病高血压引起的肾脏病风湿免疫性疾病引起的肾脏病等等。Jadi dasar diagnosis klinisnya sendiri itu ada gejala khasnya yang terus ada, yaitu adanya darah dan protein di dalam urin, adanya pembekakan, adanya hipertensi yang terus-menerus dan makin parah. Nah, yang nomor dua, riwayat penyakit dan evaluasi perjalanan penyakitnya ini sendiri itu selalu menyertai dan berkembang gejalanya, dan itu akan menjadi
memiliki sifat yang kronis. Nah, selanjutnya ada perlu dilakukan eksklusi terhadap penyakit ginjal lainnya seperti nefropati akibat lupus ya, nefropatik diabetik, nefropati akibat hipertensi, penyakit ginjal akibat penyakit autoimun atau reumatik lainnya. Jadi riwayat penting penyakit lainnya itu juga yang lengkap itu juga sangat penting. Jadi kita harus tetap melihat gejalanya. 那么，在一个慢性肾小球肾炎诊断的实验室检查指标里头，包括第一是个尿常规检查，是个非常重要的一个基础检查。通过尿常规检查，我们也可以发现有蛋白尿、镜下血尿等等，还有尿红细胞的形态学检查，可以发现这种镜下血尿是以畸形红细胞为主，提示是一个肾小球源性的血尿。Jadi untuk indikator pemeriksaannya sendiri, yang bisa kita lihat dari pemeriksaan urin rutin itu yang paling bisa kelihatan dan yang paling bisa terdeteksi utamanya adalah adanya protein dan darah di dalam urin. Bentuk sel darahnya sendiri itu abnormal. Nah, untuk pemeriksaan fungsi ginjalnya sendiri itu biasanya ada kreatinin, ada urea dalam darah dan itu bisa membantu kita untuk menilai tingkat kerusakan ginjal. Yang ketiga ada tekanan darah sebagai parameter penting. Yang keempat ada elektrolit dan keseimbangan asam dan basa. 5 ada pemeriksaan imunologis dan ya serologis di mana kita bisa lihat ada pemeriksaan imun maksudnya ya pemeriksaan imun untuk menyingkirkan penyakit autoimun seperti lupus, artritis dan reumatoid. Jadi pemeriksaan ini tuh sangat penting untuk menandai apakah kondisi ginjal ini itu bagaimana dan perkembangan penyakitnya bagaimana. 第二部分就是肾功能检查，就是包括血清肌酐、尿素氮、尿酸以及肾小球滤过率等指标的一个检测，来进行评估肾功能的状况。随着疾病病情的进展呢，这些指标是可以逐渐进行升高的。Jadi untuk pemeriksaan lainnya itu kita bisa lihat bagaimana tadi sudah disebut asam uratnya, ureum dan lain-lainnya dan fungsi ginjalnya itu untuk menyesuaikan bagaimana perkembangan penyakit ini sendiri. 免疫学检查的话，可以排出风湿免疫性疾病，比如说系统性红斑狼疮啊、类风湿性关节炎等等免疫系统疾病所导致的一个肾脏损害。那么实验室检查在慢性肾小球肾炎的诊断中起着非常重要的作用。 Jadi untuk pemeriksaan imunologi sendiri itu pemeriksaan imun untuk menyingkirkan penyakit autoimun seperti tadi lupus, artritis, reumatoid itu bisa ketahuan di pemeriksaan imunologi. Dan ini termasuk penting juga untuk diketahui. 其他的还有其他包括影像学的一个辅助检查手段，包括有肾脏的 B 超检查呀，我们可以观察 B 超里头肾脏的大小、形态以及结构，可以排除一个肾囊肿啊、肾肿瘤啊等等占位性的病变，并且通过它肾脏大小的评估来去预测它这个发病病程的长短，比如说包括肾脏缩小了。 皮脂变薄了，这些都是有可能是一个慢性肾小球肾炎整一个发病到比较晚期的一个表现。Jadi ada metode lainnya atau metode pendukung seperti pemeriksaan USG ginjal, di mana kita bisa melihat struktur ginjalnya, fungsi ginjalnya, di mana ginjal untuk kita bisa lihat ukuran, mohon maaf. Bentuk struktur ginjal dan menilai fungsinya. Ada mungkin apakah ginjalnya mengecil, apakah kulit ginjalnya menipis, atau mungkin ada kista atau tumor ginjal, dan lain-lain. 那么，慢性肾小球肾炎诊断明确以后，必须进行治疗。那么，治疗的目标这分为3个层面。 第一个就是一个早期干预，主要是在慢性肾小球肾炎的一个早期阶段，治疗目标是以控制血压、减
减少蛋白尿，延缓肾功能的进一步恶化，主要是保护肾脏作为那个治疗的目标。Jadi untuk stratifikasi tujuan pengobatan itu yang pertama ada intervensi dininya untuk kontrol tekanan darah dan kurangi protein urin untuk memperlambat kerusakan ginjal. 中期管理的话，重点是在控制并发症，包括如贫血，还有电解质紊乱，包括肾性骨病等等。通过综合治疗，那么让病人的病情可以得到改善，从而提高患者的病人的生活质量，并减缓一个疾病的进展。Yang kedua adalah manajemen tahap menengah, di mana kita mengatasi komplikasi seperti adanya anemia, gangguan elektrolit untuk tingkatkan kualitas hidup pasien. 晚期治疗主要是一个替代治疗，或者说是器官移植治疗。替代治疗的话，主要是通过一个透析的方式来去延缓那个病人的一个生存时间。那么肾移植是一个最好的一个治疗方法，但是需要有适当的一个器官供体才行。Jadi untuk pengobatan tahap lanjut, kita harus bisa mempertahankan fungsi hidup dengan dialisis dan transplantasi ginjal untuk yang kita namakan perpanjangan hidup bagi pasien ya, yang terpengaruh pada tahap tadi yang kita lihat dari tahap menengah adalah penyelamatan yang terbaik. Tapi kita perlu mempunyai pemilihan pengobatan tahap lanjut yang sesuai. 分期治疗的方案，初始治疗的话，包括在诊断明确以后，有一个饮食结构的调整，主要是一个低盐、低蛋白、低磷的一个摄入，过来就是一个控制血压和那个避免肾毒性的一些药物。控制血压通常采用的是血管紧张素酶抑制剂或血管紧张素受体拮抗剂。我们就俗称是 ACI 或者是 ARB 这一类的药物那么将血压控制在一个正常的范围。Selanjutnya kita masuk ke rencana pengobatan berdasarkan tahapan. Yang pertama, pengobatan tahap awal. Ini fokus utamanya adalah mengatur pola makan pasien dengan membatasi asupan dari proteinnya ataupun fosfor dan lain-lain, mengontrol tekanan darahnya menggunakan di sini ada tulisannya obat ACI atau ARB, serta menghindari obat-obat yang bersifat nefrotoksi. 进展期的治疗包括就是评估病情进展比较迅速的时候，那么治疗方案当中需要加入一个糖皮质激素或者免疫制剂的治疗。那么糖皮质激素和免疫抑制剂，那么在肾脏病理明确的情况底下，如果有比较明确的一个进展的一个病变是可以使用的。那么必要的情况底下也可以使用目前比较新进展的靶向的一个生物制剂。Untuk pengobatan saat penyakit mulai memburuk ya, masuk penyakitnya berarti di sini maksudnya penyakit udah mulai berkembang, pengobatan ditingkatkan dengan penggunaan obat imunosupresan dan lain-lainnya untuk mengendalikan reaksi imun dan mengurangi kehilangan protein melalui urin. 到中末期肾病这个阶段，治疗的方案就是不多了，主要是包括就是一个透析，还有一个肾移植。透析的话，可以选择血液透析，或者说是腹膜透析。刚才我也讲了，移植是一个最有效的治疗方法，但是它那个器官就是供体器官呢是比较缺乏的，目前。Yang tahap terakhir atau biasanya terjadi untuk gagal ginjal di stadium akhir. Nah, pada tahap akhir ini pasien sudah memasuki stadium akhir gagal ginjal. Meliputi adanya dialisis dan transplantasi ginjal biasanya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, transplantasi ginjal merupakan metode pengobatan yang paling efektif. Namun, ketersediaan organ menjadi salah satu kendala utamanya. 药物治疗的策略包括一个糖皮质激素
那么糖皮质激素的话，它可以减轻一个肾小球炎症的反应，缓解症状，延缓肾功能恶化。但是它需要根据病程的炎症程度来去调整剂量。那么长期使用的话，糖皮质激素有一个增加感染的风险，还有导致骨质疏松的风险。这个在使用的时候必须要评估它的适应症。Untuk ini masuk kepada strategi terapi obat, di mana untuk terapi imunosupresif itu pertama ada yang dinamakan kortikosteroid, di mana untuk mengurangi peradangan dan pertumbuhan sistem imun. Ada efek sampingnya adalah osteoporosis ataupun infeksi. Namun dosisnya itu harus disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit. Penggunaan jangka panjang itu juga harus diperhatikan. 对于病情比较重的，有使用糖皮质激素适应症并且效果不良的一个病人的话呢，可以联合使用一个免疫抑制剂，包括像一个 CTX 塔克莫斯，还有那个环尼酰，就是那个 cyclosporin 等等这些药物。这些药物呢，我们叫一个免疫抑制剂，可以通过抑制免疫系统的过度反应，来减少免疫复合物在肾小球的沉积。从而保护肾脏的功能。使用的时候，需要防止骨髓抑制和防止感染的这个风险，要定期监测一个肝肾的功能和血常规。Jadi untuk kasus yang lebih berat pada pasien yang kasusnya lebih berat itu perlu pemantauan yang sangat ketat. Habis itu kita perlu ada respon. Jika ada respon buruk ya dapat diberikan terapi kombinasi dengan ada CTX, cyclosporin. Obat-obatan itu disebut ya, mohon maaf jika ada kesalahan ya Bapak Ibu, imunomodulator yang bekerja dengan menekan adanya reaksi pada sistem imun yang berlebih untuk mencegah pengendapan kompleks pada imun pada glomerulus. 第三类就是一个生物制剂，生物制剂也是最近这10来年发展比较好的研发出来一个在一个治疗难治性肾小球丝炎当中应用的一个生物制剂，包括像比较有代表性的就是利妥昔单抗等等。那么这一类的药物呢，通过一个靶向抑制特定的免疫细胞，或者说是一个免疫细胞分子，可以精准的一个调节免疫反应，从而减少肾脏的损伤。但是也是需要评估它的适应症。目前那个国际的指南已经把多种疾病列入了一个利妥昔单抗治疗的一个范围。Jadi untuk obat selanjutnya ada obat biologis merupakan perkembangan terbaru ya dalam 1 dekade terakhir yang diaplikasikan pada pengobatan untuk glomerulus membranosa ini. Contohnya ada rituximab yang cukup representatif. Ada obatan-obatan yang bekerja dengan menargetkan dan menghambat untuk sel atau molekul imun tertentu sehingga dapat mengatur respon pada imun untuk mengurangi kerusakan ginjal itu sendiri. Tapi emang obatnya ini sedikit mahal dan risiko infeksinya tinggi digunakan untuk risiko infeksi yang tinggi. Jadi untuk digunakannya harus secara hati-hati, harus ada evaluasi kembali. 好，那么在整一个慢性肾小球肾炎治疗的过程当中，有几个问题是需要特别注意的。第一个就是前面所讲的一个激素加免疫抑制剂，主要是控制一个尿蛋白的情况，过来就是一个血压的控制。血压的控制目前来讲的话，我们可以采用一个 ACEI 或者说是 ARB 或者说是一个 CCB 这一类的药物。Untuk pengendalian tekanan darah, yang kita lihat pilihan utamanya itu untuk mengendalikan tekanan darah dan untuk turunkan tekanan darah. Ya, ini dengan gejala seperti adanya urin di dalam, adanya protein di dalam urin, adanya tekanan darah yang tinggi, adanya tekanan di ginjal, dan obat-obatan yang bisa tadi sudah pernah awal saya sudah sampaikan ada ACEI, ARB, CCP.
第二个目标就是一个降低蛋白尿，保护肾功能。同样 ，ACI、ARB 已经证实是有降低蛋白尿、保护肾功能的作用。最近这些年研究的话呢 ，SGLT2 抑制剂也是可以有抗炎、抗小儿化，还有保护肾脏足细胞的作用，从而起到一个降低蛋白尿、延缓肾小球硬化和肾小管间质损伤的作用。Nah, untuk penurunan urin, mohon maaf lagi, protein di dalam urin, itu kita bisa menggunakan tadi ACEI dan ARB. Ini sudah sangat terbukti untuk menekan efek dari dan menurunkan protein di dalam urin, serta memberikan perlindungan terhadap fungsi ginjal. Lah dalam beberapa tahun terakhir sendiri, kita ada SGT2 atau SGLT2 di sini tulisannya inhibitors ya, juga menunjukkan manfaat tambahan termasuk efek antiinflamasi, antifibrosis, serta perlindungan terhadap ginjal. 那么在使用药物治疗的过程当中，要注意保护肾功能，那么避免使用肾毒性的药物，要控制好血糖和血脂那么要适当的进行营养支持治疗。Jadi selanjutnya adalah perlindungan fungsi ginjal, di mana yang paling pertama kita harus menghindari obat yang bersifat nefrotoksik atau penggunaan obat-obatan yang bersifat ini untuk melindungi fungsi ginjal. Dan juga harus diberikan nutrisi yang secara, mohon maaf 老师，对不起老师，dukungan nutrisi yang tepat. 好的，老师可以继续。好，谢谢。那么在这个整个治疗过程当中，我们可能需要进行一个联合用药，以增加药物的一个协同作用。